Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam video kita ini. Alhamdulillah. Apa yang kita nak buat, insya-Allah kita nak mengadakan insya-Allah sesi iaitu siri-siri yang kita hendak memperbincangkan berkenaan dengan insya-Allah kisah-kisah para nabi. InsyaAllah. Sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Moga-moga berada dalam keadaan yang sentiasa dirahmatinya insyaAllah. Apapun insyaAllah, apa yang nak kita lakukan, apa yang kita nak buat ialah kita hendak hendak bercerita, hendak berceloteh lah saya ni kan. Kita nak berkongsi lah kisah para nabi yang tentu saja sumber utamanya adalah Al-Quran. Kalau ada penjelasan tambahan, kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey. Jadi apa yang kita nak buat, kenapa kita memilih kisah para nabi? Sedangkan ada kisah-kisah lain, ada Avenger, ada macam-macam lagi, ada Boboiboy, ada macam-macam kisah lagi yang kita boleh kisah suka duka di musim Covid ke misalnya. Atau kisah saya sendiri, saya boleh tidurkan tuan-tuan dengan kisah saya. Tetapi kenapa kita memilih satu kisah, itu kisah daripada para nabi? Jadi jawapannya kita lihat dalam Al-Quran itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Yusuf. Ayat terakhir daripada surah Yusuf itu surah ayat 111. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, izinkan saya baca daripada mushaf. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang berakal, ulul albab, orang yang merenung, orang yang melihat sesuatu itu tidak pada zahirnya saja tetapi melihat dengan sedalam-dalamnya. Itu ulul albab. Dia boleh absorb satu benda itu, dia bukan lihat secara luaran begitu sahaja, dia lihat sedalam-dalamnya. Tentu saja bukan sekadar melihat begitu sahaja, tetapi apa yang dia buat ialah ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Kata Allah lagi, bukanlah cerita yang direka-reka, yakni Al-Quran ni bukan cerita yang direka-reka, tetapi membenarkan yang sebelumnya. Jadi orang yang menggunakan akal dia, kata Syekh Asadi rahimahullah ta'ala, sama ada dia orang baik atau orang jahat, dia gunakan akal dia. Tentang kisah-kisah orang-orang yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah membenarkan kisah-kisah ini telah pun ada juga sebahagiannya dalam kitab-kitab yang terdahulu. Menunjukkan adanya persamaan dengan kitab terdahulu dengan kitab yang terakhir, iaitu Al-Quran itu sendiri. Untuk apa kisah-kisah ini diceritakan? Wahudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Apa dia? Menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi orang yang menggunakan akal dia, sama dia orang baik atau orang yang jahat, sama ada dia orang baik ataupun dia orang jahat, kalau dia gunakan akal dia betul-betul, dia akan mendapat, akhirnya dia akan mendapat satu pengajaran yang akhirnya akan menyebabkan dia menjadi orang yang berfikir dan boleh membawakan dia kepada keimanan, petunjuk dan juga keimanan. Sebab tu dia adalah petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dia dapat petunjuk
dan dia akan dapat kasih sayang Allah SWT. Sebab tu kisah yang kita nak belajar daripada Al-Quran bukan sekadar kita nak berfikir, oh aku tahu kisah Nabi. Tetapi sebenarnya natijah akhirnya adalah untuk apa? Untuk memperolehi petunjuk dan rahmat daripada Allah SWT. Macam mana dengan kisah Nabi kita boleh dapat rahmat? Petunjuk betul dah. Petunjuk tentu sahaja. Kita lihat kisah Nabi, kita tiru cara dia. Nabi sedih macam mana? Pada Nabi sedih, apa dia buat? Dia marah Allah ke? Jadi kita nak tiru. Sebab tu ibrah. Guru saya dulu dia kata, sebut betul-betul ibrah, bukan ibrah. Kalau ibrah dia kata jarum. Ibrah tu jarum. Ibrah pengajaran. Jadi kita nak ambil pengajaran. Tu kata Allah kata, tasdiqal ladzi baina yadayhi, apa membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, wa tafsila. Kita tinggal yang ni. Wa tafsila sebagai penjelasan kulli syai, setiap sesuatu, wa hudan dan petunjuk, wa rahmah dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman, atau lebih tepat bagi kaum yang percaya. Nampak tak kaitan? Allah kata apa? Ini sebenarnya kisah bagi, sesungguhnya pada kisah mereka ni terdapat pengajaran bagi orang berakal yang guna akal dia. Bukan kisah yang direka-reka. Bukan, ini bukan kisah rekaan, tapi benarkan kisah-kisah yang sebelumnya dari kitab-kitab yang terdahulu sebagai untuk menjelaskan setiap sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Yang penting kita kena tahu ini adalah kisah yang betul. Allah kata tak reka-reka. Dalam ayat lain Allah kata inilah hak. Ini yang benarnya. Yang kalian dengar daripada kisah-kisah yang macam-macam tu tak semestinya betul. So Quran bawa versi yang betul. Override semua kisah-kisah yang lain. Itu cara kita berfikir dalam ketika baca Al-Quran. Sebab banyak sekali teman-teman, kita tahu kisah Nabi, kita kisah Adam alaihissalam sampailah kisah Nabi Isa. Kadang-kadang kisah-kisah itu bercampur aduk di antara benar dan salah. Ada yang ambil daripada Israiliyat. Nabi SAW membenarkan kita menceritakan kisah daripada Israiliyat. Tak mengapa. Tetapi yang kita percaya, kita kata ni betul, sungguhlah ya. Atau benar kita kata salah. Salah ni. Kita tak tahu. Melainkan kalau kisah-kisah itu, kalau kita lihat dalam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dia akan bagi tahu kalau kisah tu terlampau mengarut sangat. Macam kisah Harut Marut. Bunyi pun macam Karut Marut kan. Kita mungkin orang Melayu ambil di situ lah. Tambah dengan kisah Karut. Maaf. Seperti apa? Kisah Karut yang mengatakan bahawa kononnya malaikat ni tiba-tiba dia kata macam teruk lah manusia ni, lebih kurang lah. Kisah Karut kita tak tahu sangat macam mana cerita dia kan. Dia kata macam tak orang manusia ni apalah teruk sangat melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah uji dia jadi manusia. So dia buat perkara-perkara yang manusia buat, akhirnya dia melakukan nauzubillah betul tidaklah layak bagi malaikat melakukan perkara tersebut. Dia buat tak elok dengan seorang wanita ni, kemudian wanita itu disumpah menjadi bintang zerah kalau tak silap. Jadi dan para malaikat dia orang ni sampai diuji untuk mengajar sihir ke apa semua. Yang itu kisah Karut. Kisah Karut Marut kita katakan. Jadi apa yang kita nak katakan, sebab malaikat itu tidak bernafsu. Dia adalah untuk hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak mau kisah-kisah macam tu. Dan kebanyakan juga kisah-kisah yang dilarikan daripada tujuan asal Al-Quran nak cerita. Allah nak cerita ni untuk kita dapat ibrah, pengajaran. Tetapi apa yang buat banyak kisah-kisah ini diromantiskan. Itu dia. Diromantiskan. Kita biasa filem barat ke, filem kita ke, semua mesti ada kisah-kisah romantis. Mesti ada mesti ada antara lelaki dan perempuan. Mesti ada syahwat, minta maaf kata. Jadi itulah yang berlaku pada kisah Nabi juga. Apa yang berlaku dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam misal, diceritakan berkenaan dengan kisah percintaan antara Yusuf dan Zulaikha. Kita pun tak tahu, nama pun tak ada dalam Quran. Hanya dikatakan Imratul Al-Aziz sahaja, Imratul Aziz, isteri kepada Al-Aziz itu. Tetapi kita tak ada masalah dengan nama tersebut, tetapi kita tidak mahu melarikan manusia, menjadikan kisah itu adalah kisah cinta. Sama ada Yusuf AS itu tentu ada riwayatkan, cuma riwayat tak kuat lah. Sama ada dia berkahwin atau
tidak dengan Zulaikha itu, kalau perempuan kita pinjam nama itu tidak penting bagi kita. Ia tidak menimbulkan manfaat yang banyak sama dia berkahwin atau tidak. Tetapi apa yang kita hendak belajar ialah daripada bagaimana kepribadian beliau sebagai orang yang mempertahankan kesucian dia sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai Nabi. Bagaimana dia itu diberi kekuatan untuk menjauhkan diri daripada melakukan zina, sedangkan dia sangat berkemampuan untuk melakukan perkara tersebut. Iaitu, itulah kisah lanjut bila sampai surah Yusuf nanti, insyaAllah. Bila sampai kepada kisah Nabi Yusuf nanti, mudah-mudahan. Kalau tak pun, inilah pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Sebab awal-awal memang semangat, bila akhir-akhir tu Wallahualam terus berakhir kan, Wallahualam. Tapi apa pun, itulah. Sebab itu kita bawa kisah Nabi dan Rasul. Kita tak nak jadi kita tengok kisah Qabil dan Habil misal. Qabil Habilan. Dalam Quran jelas dikatakan kerana apa? Cemburu diterima korban. Korban itu diterima oleh salah seorang adik-beradik itu, diterima korban dia. Tetapi apa kalau tengok dalam iklan pun orang kata apa? Kisah pembunuhan pertama berlaku kerana apa? Kerana berebutkan cinta. Allahu Akbar. Adakah nilai itu yang hendak kita bawa dalam Al-Quran? Tentu saja tidak. Kita hendak nilai yang dibawa bagaimana Allah SWT nak ajar kita. Hasad dengki itu ada, bukan semestinya cinta. Kebanyakannya adalah kerana harta. Manusia adik-beradik berpecah kerana harta pusaka. Adik-beradik menjadi berkelahi. Di mana-mana sahaja berebutkan tanah yang sekangkang kera. Sedangkan tanah yang patut kita rebut kelak ialah di akhirat. Yang asalnya Nabi kita, asalnya nenek moyang kita berada di sana, itu Adam AS. Yang itu yang patut kita rebutkan. Yang kita kena Allah kata fasabiqus khairat. Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Itu dia. Okey, baik. Dah nak melalut dah tu, nak jauh sangat dah tu. Jadi kita kembali lagi. Jadi ke sini, kenapa kita pasal kisah ni? Kenapa Allah kita nak pilih kisah Nabi ni? Sebab nak dapat ibrah, pengajaran. Sebab kita nak tahu penjelasan apa yang Allah nak jelaskan sejelas-jelas kepada kita, supaya kita boleh ambil pengajaran tu, kita boleh mengamalkan dalam kehidupan di dunia ini, supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau kita rasa kita susah, kita akan lihat para Nabi, para Rasul ini, para Nabi ini, mereka lagi susah, getir ujiannya. Walaupun mereka ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dalam surah Al-Baqarah kan dikatakan, dinyatakan kepada kita apa? Apa dinyatakan? Diajar kita doa, janganlah ya Allah, jangan uji kita, janganlah bebani kami seperti mana kau bebani umat-umat terdahulu. So umat terdahulu ujian dia getir, kita rasa COVID-19 ni dah pening kepala sangat dah, duit pun tak ada, apa pun tak ada, duduk kat rumah saja. Sekarang pun dah boleh keluar, orang keluar teruk-teruk, orang keluar ramai-ramai, macam dah lama tak duduk di penjara kan, di rumah sendiri. Maka tak sabar nak keluar, kes pun boleh ada yang bertambah juga akan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Allah rahmati. Dah sekarang sebulan dah dilanjutkan. Apa pun kita bertahan. Kita bertahan taat kepada pemerintah, pada yang makruf, pada perkara yang baik. Relax, kita buat saja apa yang mampu untuk kata meneruskan kehidupan kita ini. Insya-Allah. Tayyib, itu je. Kita susah, orang-orang terdahulu pun susah. Mereka lebih susah dari kita. Setiap zaman ada kesusahan dia sendiri. Jadi kita baca Al-Quran ini untuk kita pujuk diri kita melalui kisah-kisah yang benar. Ini bukan kisah-kisah yang mengarut. Nak tengok kisah-kisah yang rekaan boleh, saya pun tengok Avenger ke apa. Sekadar orang kata untuk sekadar untuk sekali merehatkan minda begitu sahajalah. Tetapi untuk mengambil pengajaran, mungkin boleh ambil pengajaran kalau kita nak cari pengajaran. Tetapi kisah itu tetap kisah rekaan. Yang kita nak tengok ialah kisah yang benar-benar telah berlaku, telah diuji perkara tersebut, telah diuji berdasarkan sejarah dan yang tulis dalam Quran, telah pun teruji kemampuan mereka menghadapi segala dugaan yang Allah berikan kepada mereka. Itulah yang hendak kita pelajari daripada itulah sebab reason dia kenapa kita hendak adakan siri kisah para Nabi dan para Rasul ni, insya-Allah. Jadi Al-Qasas tu apa? Sedikitlah, saya ni bukanlah pandai sangat, terbaca sikit-sikit. Al-Qasas ni maksudnya mengikuti jejak lah, misalnya kata gitu. Kita menjejaki kembali apa yang telah berlaku, jejak-jejak tu. Itu kata qasas, kisah yang telah berlaku. So kita balik ke belakang untuk menjejaki apa yang telah berlaku sebelum ini. Itu ada dalam surah, kita izinkan saya lihat sebentar dalam surah tu, surah Qaf. Kan ketika kisah Nabi Musa dengan pembantu dia tu,
pemuda tersebut disebut dalam Quran, masa nak makan ikan tu kan, bekalan tu. Maka ketika mereka berjalan menuju tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan ini. Jadi lepas tu pembantu pun bagi tahu lah lebih kurang, maksudnya yang ikan tu pun dah hilang, dia dah lompat nak masuk dalam air tu. Kita ringkaskan lah bahasa kita. Ayat 64 tu yang kita nak tengok tu. Kemudian Musa pun kata, qala, dia Musa berkata, zalika ma kunna nabgh faqtadda ala atharihima qasasa. Tu dia ayat yang kita nak, perkataan kita nak. Dia Musa berkata, itulah tempat kita cari, lalu kedua-duanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Perkataan qasasa itu sendiri digunakan dalam Al-Quran sebagai jejak. Qasasa. Tapi jangan tanya saya soalan-soalan yang macam-macam. Saya bukan pandai, saya kena tanya orang pakar. Jangan tanya saya, tanya asatizah yang memang pakar bahasa. Saya baca daripada buku ni. Okey? So, itulah tempat kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Fartadda, maka kedua kembali ala, ke atas atharihima, jejak mereka, jalan mereka semula. Qasasa, mengikuti jejak dia. Jadi itulah qasas. Maaf, bukan qasas yang potong tangan tu. Ni qasas. Iaitu apa? Kisah yang disampaikan, kisah para Nabi dan Rasul. Tentu ada lagi kisah-kisah lain seperti Luqman semua. Tapi kita punya tumpuan insya-Allah dalam siri-siri ialah kisah para Nabi. Insya-Allah. Jadi kita nak mulakan minggu ni, ataupun hari ini pada pertemuan pertama ni, tentu saja tidak saja awal-awal ni mukadimah dulu. Tengoklah bila nak mula balik, bila saya upload lah insya-Allah. Kenapa tak buat live? Minta maaf, kita pakai data tak banyak, jadi tak boleh nak buat live. InsyaAllah live, doakan mudah-mudahan ada rezeki boleh pakai yang berlaju-laju sikit, bolehlah buat live. Okey, hadza huwa. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kalau tuan-tuan suka, doakanlah supaya kita boleh teruskan perkara perbincangan kita ni. Kalau tuan-tuan tak suka, saya Wendy lah. Tak gurau saja. Okey, hadza huwa insya-Allah. Itu sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Tentu saja dalam ketaatan, dan jangan lupa banyakkan beribadah, banyakkan berdoa, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tinggal berapa hari lagi lah, lebih kurang 10, 11, 12 hari begitu kan. Seminggu lah, 2 minggu, seminggu macam tu lah, lebih kurang lebih begitu. Kita tak lama nak mendekati Syawal lah. Dan kita kata tahun ni tak raya. Bukan tahun tak raya, tak balik kampung je. Raya tetap raya ibadah kan. Sebab tak boleh. Ia satu ibadah, sebab kita tak boleh nak puasa pun hari tu, haram berpuasa 1 Syawal. Jadi tetap kita melakukan ibadah tersebut. Ibadah menyambut Syawal itu gembira, tetap perlu gembira. Gembiralah di mana saja kita berada, insya-Allah. Baik, hazal gua. Lambat lagi sebenarnya raya, tapi tak sabar kan. Itu saja, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.